ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amanah para nabi sebenarnya. Amanah para nabi dan juga amanah para rasul. Dan jika kita mengamalkan menjalankan tersebut, maka kita dah amanah. Tapi kalau kata kita menjalankan, kita melakukan perkara yang dilarang, maka itu dah tak amanah. Itu sudah tak amanah, itu jadi khianat. Khianat kepada sumpah kita bahawa kita dulu di alam roh, Allah Taala tanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kau tak ingat dah? Tapi ingat lagi pimpinan kita dulu kepada Allah Taala. Pimpinan kita ramai-ramai dulu di alam roh, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala tanya kepada kita semua pada ketika. Kalau ingat lagi baguslah. Kalau tak ingat, teringat lagi. Itu sebenarnya soalan yang Allah Taala tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka kita semua jawab, qala syahidna. Semua kata bahawa ya betul Allah, bahawa kau lah Tuhan. Tapi bila turun kat muka bumi, dia jadi pelik. Sebab tu kita kena ingat perkara tersebut baik. Dan mustahil juga mereka ni bersifat dengan sifat khianat. Apa maksud ni? Khianatu. Mustahil mereka bersifat dengan sifat khianat. Apa maksud khianat? Wal khianatu bi fi'li syai'in manhuhan naha tahrimin aw karahatin. Nahya tahrimin aw karahatin. Dan mustahil mereka sekalian Nabi sekalian Rasul bersifat khianat. Maksud khianat di sini Syekh dah sebut dalam kita, iaitu dengan melakukan apa sahaja perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik sama ada perkara itu ialah larangan haram ataupun larangan karahah ataupun larangan makruh. Jadi Nabi-Nabi dan sekalian Nabi sekalian Rasul sebenarnya mereka tidak melakukan perkara makruh. Cuma ada dalam kalangan kita yang mungkin kalau baca hadis sahaja tanpa berguru, maka dia akan faham bahawa Nabi pun minum biri, bukankah minum biri itu makruh? Dia akan tanya macam tu pula. Nabi pun pernah kencing biri, bukankah kencing biri itu makruh? Habis kalau kata makruh, kenapa pula dia buat? Kalau dia dah jadi khianat. Ada pula sebahagian lagi yang bahasa Ustaz sebutkan lebih serupa lagi, bahawa mengatakan bahawa Nabi itu pernah nipu, dia kata begitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kita nak kena faham balik perkara ni. Kita baca Al-Quran dan juga hadis, jangan kita terus ambil pada makna zahir tanpa merujuk kepada kaul ulama yang muktabar atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ambil buat faham kita sendiri, itu yang jadi sesat. Adallu wa adallu, maka sesat lagi menyesatkan kepada orang ramai. Sebab tu nak kena ambil ilmu ni dengan bersanad. Ambil ilmu ni kena dengan sanad, kena dengan tuanku. Maksud dia kalau antum nak baca Quran, nak menafsirkan Al-Quran, contoh dekat dalam surah dan sebagainya, mesti kita pergi belajar tafsir itu dengan tuan guru dia sebenar. Tuan guru yang mahir pada bidang tafsir. Dekat Jordan tu ramai, cuma tak tahulah kat sana kena pemerintah. Macam dekat Malaysia ada kalau kat Malaysia dekat lockdown ni. Mulai hari Selasa dah habis tutup semua. Itu boleh lagi buka sikit-sikit. Itu pun ialah ramai yang menipu, ramai yang tak bersyukur, maka bila hari raya gitu jadi meningkat kes tinggi kes. Apa sekarang? Ribu-ribu, 8,000 lebih satu hari sekarang. Baik. Maka lagi kita tengok lagi bahawa Nabi-Nabi ini sebenarnya tidaklah melakukan pendustaan. Seperti mana yang dah ditanya soalan pada dulu lepas berkenaan dengan soalan Nabi Musa yang mana ditumbuk orang putih mati, kemudian dia kata sesungguhnya yang melakukan tu ialah iblis, syaitan. Kemudian apa lagi, kisah Nabi Ibrahim apabila dia nak masuk ke tanah Palestin tu, ketika tu tanah Palestin masih lagi di bawah jahat dalam pengaruh kerajaan Mesir ketika tu. Maka dia nak lepas daripada border tu kan, dia kata hazi ukti. Kemudian berkenaan dengan persoalan yang patung Musa tu kan,
dipecahkan batu-batu kecil, kemudian diletaknya kapal potong besar itu, maka semua bawa datang Nabi Ibrahim depan lembut pada ketika itu. Dan ada pula yang berpendapat bahawa Nabi Ibrahim itu tipu Namrud begitu. Sebenarnya dia tak tipu, itu dinamakan sebagai helah. Helah ni adalah satu perkara yang diharuskan. Dan dia tidak tipu. Sebab kalau kita kata tipu, tipu tu benda yang berlaku A, tapi dia cakap B. Yang dia cakap tu menafikan perkara A. Itu dia jadi tipu. Contoh. Si A, dia ambil telefon si B. Kemudian B tanya pada A. Kau ambil telefon aku? Tak? Nampak tak? Itu tipu. Itu tipu. Kalau helah ni macam mana? Kalau helah, A dia jawab, selama aku duduk sini, aku tak nampak pun orang ambil. Betul. Aku tak nampak pun orang ambil. Sebenarnya dia ambil. Tapi dia kata aku tak nampak pun orang ambil. Itu dipanggil helah. Itu bukan tipu. Betul lah, selama duduk di situ dia tak nampak pun siapa ambil. Sebab tak ada orang lain. Dia lah yang ambil sebenarnya. Tapi dia tak menipu. Dia jawab dalam keadaan, selama aku duduk sini aku tak nampak pun orang. Itu dia panggil helah. Cuma ada pada ketikanya helah yang Ustaz buat tadi itu sebagai contoh sahaja, nak senang faham. Walhal sebenarnya kalau perkara tu dalam kehidupan kita, muamalah sehari-harian, kalau tu tak baik dan kita bercontoh. Cuma ada ketika waktunya kita boleh melakukan helah. Dan Nabi sendiri pun jawab berkenaan dengan helah ni, maka dibenarkan antara dia dalam keadaan yang tadi genting terdesak dan sebagainya. Satu, seperti mana Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, lagi Nabi-Nabi yang lain lagi. Itu satu. Kemudian dalam keadaan perang ni, bukti kata dia ketika dalam perang Mu'tah. Ini tempat kita lah. Kita belajar dulu. Ini nak belajar belajar dulu dan tempat antum sekarang ni duduk sana tengah. Dalam peristiwa perang Mu'tah itu macam taktik yang telah digunakan oleh Sayyidina Khalid. Padahal kalau nak ikut tentera Islam nak lawan dengan tentera Rom pada ketika tu, memang tak, nisbah dia tu macam tak makul, wayu makul benda tu boleh nak. Tapi punyalah hebat strateginya apabila syahid 3 orang sahabat yang komando yang asal tu, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zaid bin Harisah, Sayyidina Abdullah bin Rawahah tu, bila syahid 3 tu kan Rasulullah suruh syura, pilih pemimpin dalam kalangan kamu. Maka pada ketika tu dipilihlah Sayyidina Khalid Al-Walid. Maka Sayyidina Khalid Al-Walid dia susun balik semula strategi Islam. Tentera Islam pada ketika tu apa dia buat? Dia suruh satu division tentera berkuda lebih kurang dalam 100 orang pergi potong pokok, lepah-lepah sebagainya, ikat dekat kuda. Kemudian daripada jauh, daripada belakang tentera Islam tu jauh sikit lah, datang bukit sebagainya tu, pacu kuda tu laju-laju supaya naik debu. Supaya debu tu naik debu. Maka orang Rom ni yang tengok ni, bersentik ni tengok ketika tu, dia tengok kita perang dengan orang Islam yang 30,000 ni pun, daripada hari pertama sampai sekarang ni tak menang-menang, payah nak menang. Ini kan pula tiba-tiba naik debu macam tu. Itu menunjukkan apa? Psikologi. Menunjukkan bahawa ada tentera bantuan. Sebenarnya bukan tentera bantuan pun, debu dia. Dia suruhnya oleh Sayyidina Khalid Al-Walid buat perkara tu. Makna dia pacu kuda tu laju-laju supaya debu tu naik. Jadi daripada jauh, tentera Rom nampak, kita 30,000 yang awal ni pun macam nak mati dah. Kita nak perang. Bayangkanlah perang pada ketika tu. Dalam riwayat mengatakan bahawa perang Mu'tah tu berlaku 5 hari. Dalam 5 hari yang pertama tu, sebelum daripada yang Sayyidina Khalid Al-Walid jadi komander, dalam 4 hari ataupun masuk hari yang kelima, awal hari kelima, berlakunya perang tu, yang syahid, yang gugur syahid dalam peperangan Mu'tah hanyalah 2 orang. Bayangkanlah, 30,000 lawan 200,000.
Tapi yang mati daripada tentera bersenjata bom tu ramai. Siapa bunyi bom tu? Islam yang meninggal, yang syahid hanyalah 12 orang. Itu menunjukkan bahawa tentera Islam pada ketika itu. Baik, kita tak cerita lagi. Jadi bila Sayyidina Khalid balik, bawa tentera Islam yang menang dekat Perang Mu'tah dia tadi balik. Jadi Perang Mu'tah tu sudahnya macam mana? Sudahnya tentera Rom tu bunuh sendiri. Dia orang yang dia bukan surrender, dia bunuh. Dia bunuh sendiri. Jadi Khalid Al-Walid pun dengan tentera tu tak kejar. Sebab apa tak kejar? Sebabnya bila naik lagi ke atas, itu dah kawasan kira-kira pun mungkin satu lebih banyak lagi pangkat. Jadi Sayyidina Khalid Al-Walid pun mana-mana harta rampasan perang yang ditinggal satu di bawah itu dia gampang, kemudian dia buat balik ke Madinah. Apabila sampai di Madinah, tentera Islam kena kutuk, pengecut, penakut dan sebagainya, kena kutuk. Masuk pintu Madinah itu dah kena kutuk lah. Dah kena kutuk. Terutama dengan orang-orang perempuan sahabat yang ada ketika itu, ialah semua tak tahu cerita sebenar berlaku melainkan tentera. Maka Sayyidina Khalid Al-Walid cakap bahawa kami bukanlah lari daripada medan perang, tetapi mereka yang bunuh dulu, mereka yang lari dulu, maka kami tidaklah kejar. Kenapa pula? Sebabnya satu faktor tentera tak aman. Yang kedua, equipment, facility untuk berperang tu taklah secanggih macam mana Rom. Dan mungkin yang faktor yang ketiga, di sebalik daripada tempat orang Rom tu lari tu, mungkin kat situ banyak pangkat yang lebih akan membunuh dan menyusahkan orang Islam di Yunan. Maka banyak rugi daripada untung. Sebab tu Sayyidina Khalid Al-Walid putuskan tentera Islam kepada Madinah. Jadi bila sampai berita itu kepada Rasulullah, Rasulullah kepada Sayyidina Khalid, macam mana kau buat sehingga menyebabkan tentera Rom itu bunuh? Macam yang saya cerita tadi lah. Dia perintahkan lebih kurang 100 orang tentera berkuda Islam, pacu kuda tu laju-laju buat abu macam ni tadi tu, buat tepi tinggi. Macam yang saya cerita tadi tu. Maka Rasulullah sebut bahawa al-harbul khidah. Itu hadis Rasulullah. Al-harbul khidah. Perang tu ialah tipu helah. Ataupun boleh menggunakan penipuan, cara tipu helah itu dalam perang. Itu bila kita sebut itulah, dia ada dia punya peristiwa ataupun situasi-situasi yang boleh digunakan pada ketika itu. Dan banyak dalam peperangan yang Nabi ikut sendiri pun dalam ghazwah-ghazwah, kalau kita baca kan, banyak. Contoh ada ghazwah di Taif, Rasulullah sampai di Taif, nak ugut orang Taif supaya serah diri pada ketika itu, supaya dia surrender. Maka Nabi pun ugut untuk bakar kebun pada ketika itu. Bukanlah menunjukkan di situ nipu ataupun khianat, tidak. Tapi itu perkara yang diharuskan. Seperti itu juga lah dalam peristiwa Abdullah bin Maktum. Kalau kita tengok sini kan, dalam peristiwa Sayyidina Abdullah bin Maktum, pada ketika itu Rasulullah SAW tengah berdakwah kepada pemuka Quraisy. Tak lupa nama dia, tapi yang penting pada ketika itu bukan Abu Jahal lah. Dia ada seorang Al-Walid bin Mughirah, kalau tak silap. Al-Walid bin Mughirah, yalah, Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni dia salah seorang pemuka Quraisy lah. Sebab ada ketua Bani Makhzum kan. Dia bapa kepada Sayyidina Khalid Al-Walid tu, Al-Walid bin Mughirah. Baik. Al-Walid bin Mughirah ni dia jenis orang kaya yang beragak sombong. Maka dia ni perangai dia, sebelum dia keluar daripada rumah, dia akan asapkan baju yang dia nak pakai itu di atas bahu. Jadi dia asap lama. Lebih kurang lah kita kata dalam 5 minit, dalam 10 minit, setengah jam lebih kurang. Dia asapkan baju dia tu dekat bahu, pakai bahu tahu kan, yang itulah kayu gaharu tu. Maka dah wangi baju dia tu baru dibakar. Maka bila dia keluar rumah, 3 meter, 4 meter, 5 meter orang dah bau dah. Dah bau dah. Ini Walid bin Mughirah datang. Sebab dia memang baju dia memang wangi. Jadi pada ketika itu, Rasulullah tengah dakwah kepada dia. Datanglah Sayyidina Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ni, dia ni orang miskin.
baju pun busuk, badan pun busuk. Sebab zaman ketika di Mekah tu, air pun kena berdiri. Jadi nak mandi bukan macam kita. Antum di Jordan pun rasanya sekarang ni kalau masa anak dulu naik air seminggu sekali. Sekarang ni kat sana macam mana? Dia jawab sikit. 2-3 hari sekali. Wah, 3 hari sekali. Subhanallah. Tapi kadang-kadang tak cukup juga Ustaz. Tak cukup nak buat apa kan? Basuh baju. Sebab semua basuh baju kan. Semua pakat basuh baju. Aduh, sabar. Sabarlah, tu lumrah lah tu. Lumrah hidup merantau. Bezalah macam kat Malaysia sendiri pun. Kalau putus air tu sangat nak jaga. Sana pun 3 hari sekali. 3 hari sekali. Mana dalam seminggu 3 kali lah. Lebih kurang. Angkat naik air lebih kurang. Alhamdulillah. Macam mana dulu? 1 minggu tu sekali je air. Bermula daripada malam Jumaat sampai lepas asar hari Jumaat. Bermula daripada maghrib dia naik sampai lepas asar hari Jumaat. Itulah seminggu sekali. Tahu dah waktu dia naik tu bila air. Jadi waktu dia naik tu tanah lah dengan tonggang sebagainya rumah. Tak nak cerita panjang itu. Maka lepas bila waktu ni dia ni orang miskin. Bila orang miskin pada ketika tu mesti dah 2 minggu dah. Jadi badan dia tu bukan sekadar busuk, apa lah. Dah lah, yang satu, yang kedua dia buta. Maka dia Islam. Dia datang nak tanya soalan pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun rasa muka. Allah, kenapa lah kau datang sekarang? Kenapa tak datang kejap lagi? Tengah sudah dakwah dengan Walid bin Mughirah ni. Walid bin Mughirah ni, perangai orang kaya pada ketika tu, orang Quraisy. Dia takkan duduk sama dengan orang miskin. Dan dia tak nak duduk dengan sama dengan orang miskin sendiri. Dia takkan duduk. Sebab tu Rasulullah tak selesa lah kenapa dia datang ini. Jadi Rasulullah buat tak layan pada dia. Jadi Allah Ta'ala tegur. Abasa wa tawalla anja'ahu Ahmad. Dia kan surah Abasa. Maka adalah penceramah-penceramah kat Malaysia sekalipun yang mengatakan bahawa Nabi pun pernah ni. Pernah buat dosa lah tu. Pernah buat silap. Betul Allah Ta'ala tegur. Rasulullah SAW ni dan juga Nabi-Nabi lain yang takkan pernah buat silap. Mereka ni maksud. Mereka ni dipelihara oleh Allah SWT. Habis kalau macam tu kenapa pula turun surah Abasa? Abasa ni surah tu turun daripada Allah kepada Rasulullah supaya menegur Rasulullah jangan mengulangi perkara tu lagi. Bila direct Allah Ta'ala tegur begitu, jadi Rasulullah tinggalkan Walid bin Mughirah tu, layan Allah bin Mughirah, menunjukkan bahawa Nabi ni tak memilih orang kaya sahaja, tak memilih orang wali sahaja. Jadi sebagai ni lah antara yang tuan masalah dia tak contoh di lupa susah dan lupa. Baik. Kalau kita cuba bayang, kalau Rasulullah layan terus Walid bin Mughirah, apa yang akan berlaku bila persepsi orang? Orang ramai pada ketika itu kan yang nampak. Apa persepsi orang pada ketika itu? Akan mengatakan bahawa Rasulullah itu begitu. Dah terfitnah Islam itu sendiri. Jadi Rasulullah menunjukkan bahawa Islam adil. Kaya ke, miskin ke, wali ke, busuk ke, hafak ke, haprak ke. Contohlah. Dia Islam tak memandang luar. Islam memandang pada dalaman, pada iman, pada ketakwaan. Walaupun dia orang hitam, buat api hitam macam bila berubah sekalipun, dia tak pandang dekat kulit hitam itu. Dia pandang ketakwaan, keimanan. Dan naklah dalam Islam kan kita diajar supaya kita berkasih sayang dengan sesama manusia. Tak kira lah dia berlaku sekalipun. Jadi sebab tu Rasulullah layan orang tu tinggalkan Al-Walid bin Mughirah atas dasar Allah Ta'ala tegur dia. Sebab apa? Sebab kalau Rasulullah direct terus pun lagi dengan Walid bin Mughirah tadi, bukan kompoh pun dia masuk Islam. Baiklah yang dah dalam Islam ni lah. Itu Allah yang maksud tadi. Kemudian kan Rasulullah berpaling muka. Kalau kita baca dari
Jamaah Muhammadiyah. Nabi ini bila orang panggil dia akan pusing suatu patut. Tunduk 180 darjah, berhadap betul-betul. Tapi kenapa dalam peristiwa ni Nabi menjadi macam tak elahkan dan buat ini maknum? Kan Nabi buat silap begitu, maka kita jawab. Maka dijawab oleh para ulama. Jadi, Rasulullah palingkan muka dekat Abdullah bin Maktum tu. Abdullah bin Maktum tu nampak Rasulullah palingkan muka. Rasulullah tak pandang kepada dia. Dan tak pandang kepada Abdullah bin Maktum daripada awal dipanggil tadi. Adakah dia nampak yang Rasulullah tak memandang kepada dia? Tidak. Maka di mana salah? Rasulullah paling pada dia ke tak berpaling pada dia menghadap dia? Ke tak menghadap pada dia sekalipun, dia tak nampak, dia buta. Dia buta. Sebab itu tidak menjadi kesalahan pada ketika itu. Sebab itu yang punya saya sebut tadi bahawa Nabi-Nabi dan setengah Rasul tidak melakukan kesalahan langsung. Mereka ni maksum. Dan mereka tidak pernah berkhianat. Waktu teman syai'in mimma umiru bitablighihi bil khalqi. Dan mereka ni mustahil bersifat dengan sifat menyembunyikan. Kitman, menyembunyikan. Lawan bagi tabligh. Mustahil mereka ni bersifat dengan sifat menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada segala makhluk. Mustahil mereka menyembunyikan. Sebab tu antara yang berlaku pada zaman kita sekarang, ramai daripada penceramah ustaz-ustaz saya kepada tak kisahlah yang baru nak start tu, suka untuk nak membida'ahkan amalan-amalan orang, suka untuk nak membida'ahkan apa sahaja ibadah yang orang lakukan. Baik, maka kita jawab begini. Ini pun belajar dalam keadaan sufi, dalam pengajaran sufi, baik sufi 1, sufi 2, sufi Ahmad sekalipun. Baik, anda nak tanya pada antum semua. Ini antum semua jawablah. Ayat Al-Quran dan juga hadis, sifat dia lebih banyak ayat ijmali ke lebih banyak ayat yang tafsiri? Banyak ayat ijmali, Ustaz. Ijmali lain. Ridwan kata ayat ijmali lebih banyak. Yang lain? Ijmali. Ayat Quran dan hadis sekali lah Quran dan hadis. Maknanya wahyu nas, kita tak sebut nas lah. Sumber-sumber yang asas tu, sumber yang utama tu Quran hadis. Baik. Raw material kita tu dalam nak beristihad. Itu mesti pun belajar kan usul fiqh. Sekarang ni kita nak susun dia, susun kepahaman dia daripada usul fiqh. Kebanyakan ayat Al-Quran dan juga hadis, kebanyakannya ialah ijmali. Bila ijmali, maka dia menghasilkan qawaidul ammah. Dia jadi kawaid umum. Apa hikmah dia? Hikmahnya supaya Al-Quran itu sendiri, salah satu hikmah dia ialah Al-Quran itu kekal sampai akhir zaman. Mana beribu-ribu tahun sekalipun tetap Al-Quran itu jadi. Sampai daripada zaman Nabi sampai kepada hari kiamat. Sekarang ni pun daripada sejak zaman Nabi pun dah 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih dah ni. 1400 tahun setengah dah lebih kurang. Lebih mungkin. Baik. Bayangkanlah dalam beribu tahun, 1400 tahun tadi, Al-Quran itu tetap boleh diisi kandungan. Sebab apa? Sebab dia kawaid ammah, kawaid umum. Walaupun zaman itu berubah. Dulu orang pakai motor, dulu orang pakai pos, pakai merpati. Lepas tu ada teknologi sekalipun sampai zaman kita sekarang sampai dah tanpa batasan lah. Tapi Quran dan hadis itu tetap juga pilih. Sebab apa? Dia berdasarkan ijmali. Itu kaedah di dalam Quran. Kebanyakan ayat Quran dan juga hadis itu ijmali. Sikit sangat yang tafsir. Sikit sangat yang tafsir.
hikmah dia salah satu lagi supaya apa sahaja amalan, ibadah dan sebagainya yang dilakukan oleh umat, baik daripada umat awal daripada umat akhir macam kita sekarang pun, yang mana apabila kita tengok amalan itu boleh disandar kepada dalil dan ijmali ataupun kawaid yang umum tadi, kawaid yang ammah tadi, maka bila ada sandaran begitu, maka perkara itu harus dilakukan. Sebagai contoh, Tuan tu cari dalil secara tafsiri berkenaan dengan tahlil tu, yang amalan tahlil yang orang kata biasa. Cuba cari dalil yang tafsiri bahawa Nabi suruh bila meninggal buat tahlil 3 hari, 7 hari, 10 hari, sebagainya, apa hari, 100 hari, sebagainya. Cuba cari dalil yang tafsiri ada tak? Memang takkan jumpa. Sebab apa pula takkan jumpa? Sebabnya bukan kerja Nabi nak cakap sebutir-butir macam tu. Cukup Nabi cakap ringkas, padat dan boleh digunakan untuk semua keadaan. Itu tujuan Nabi dan juga tujuan Rasul. Nabi dan Rasul yang datang bila mereka bercakap, hadis, maksud kita sebut hadis lah ataupun wahyu yang mereka sampaikan kepada Quran itu sendiri, kepada kitab-kitab tu, dia bersifat umum. Jadi segala masalah yang mana boleh dihubung kaitkan masuk dalam itu, maka boleh dimasukkan. Dan kita akan tengok natijah ada mau kepada baik ataupun mau kepada buruk. Itu kaedah. Jadi kita kena tengok pada kaedah tersebut. Berkenaan dengan amalan tahlil, berkenaan dengan amalan wirid selepas solat. Nabi ada ajar wirid selepas solat, tetapi ajar yang Nabi ajar tu pada sahabat yang begini, sahabat yang B begini, sahabat yang C begini. Maka ulama kita dia kumpul dan dia lihat mana yang lebih ringan, yang lebih sesuai pada orang awam. Tapi kalau nak kata pada orang yang kuat beramal macam tu semua, maka amalkanlah rezeki yang banyak-banyak, lebih lagi daripada maksurat Qur'an Imam Hasan Banna. Kumpul segala hadis Nabi daripada kutub sittah, kutub sab'ah tu yang berkenaan, tak kira lah walaupun hadis dhaif sekalipun, kumpul semua sekali berkenaan dengan amalan yang Nabi ajarkan zikir selepas solat tu, kumpul semua sekali untuk baca setiap kali selepas solat. Lagi bagus. Semua, tak ada tinggal. Yang sahih pun baca, yang hasan pun baca, yang dhaif pun baca, semua baca. Itu semua. Itu betul. Tapi orang awam kita bukan tahap itu. Sebab tu ulama disusun, ambil yang penting. Itu pada tajribat pula, tajribat para ulama. Dan zaman sekarang ni, ilmu tajribat ni ataupun ilmu pengalaman ataupun ilmu merasaki sesuatu, memang Allah Ta'ala dah cabut, hampir dicabut 100%. Sikit sangat orang yang memahami hal. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok cara perubatan Islam, contohlah, kalau ada yang mahir kat sini kan, perubatan Islam tak mahir. Ustaz pernah biasa tengok dia, cerita je lah perubatan Islam. Dalam perubatan Islam, contoh. Kenapa kita pakai air, kita jampi pakai air, kemudian suruh minum. Orang kena rasuk jin dan sebagainya, kena sakung, kena sihir dan sebagainya. Bawa air, kita baca, kita boleh minum. Tu jawab, kenapa? Kenapa tak direct yang baca kat orang tu? Malah kadang-kadang bila kita baca dekat orang tu pun tak jadi. Pasal juga kena baca kat air. Tu jawab. Adakah baca pada air ni jadi salah? Tuan tu jawab sikit tengok. Assalamualaikum. Putus lah kau? Sebab pengalaman orang dulu, Ustaz. Ya. Pengalaman. Dan sebenarnya kalau kita rujuk dalam banyak kitab hadis, sebenarnya ada bahawa seorang sahabat kan ada kisah seorang sahabat
sekumpulan sahabat, bukan soal sekumpulan sahabat yang dia ni dah berjalan musafir jauh. Pada ketika tu lapar sangat sampai kepada perkampungan, satu perkampungan, kampung tu semuanya sombong-sombong, tak nak bagi tolong langsung. Maka dia nak buat kerja pun minta upah kepada orang tu pun dengan upah makanan pun orang kampung tu tak nak juga. Maka berlakulah tuan kampung tu kena rasa. Maka sahabat ini tadi dia kata aku boleh buatkan dengan syarat bagi hidangan lah, mana bagi makan kambing dan sebagainya. Maka pada ketika tu dia pun baca apa dia baca dia baca pada air, maka air itu bagi minum pada ketua apa. Maka sehat. Sehat daripada kerasukan gizi tadi. Air. Dan itu satu tajribat. Yang kedua, kadang-kadang ialah siapa yang nak tengok lagi perbuatan Islam, antara ada yang menggunakan batang lidi, pen, apa lagi, sudu. Sudu tu saya pernah tengok tu. Saya pun pernah cuba lah menggunakan tu. Jadi alhamdulillah lah. Kalau kita dekat Malaysia ni ada lagi guna lagi hitam lah, guna garam lah, guna beras lah, guna harang lah, ada yang guna sirih lah dan sebagainya. Adakah perkara-perkara tu tubuh kita nampak sirih berapa? Tentu. Sebab itu kita kena tengok juga pada cerita, pada pengalaman. Cuma perkara-perkara yang itu tadi memang tak pernah dibuat pada zaman itu. Memang Nabi baca pada hari itu adalah sahabat itu bukan Nabi buat, sahabat buat. Cuma Nabi ikrarkan bahawa yang dia buat itu betul. Tapi yang lain daripada itu, wajibkan kita dengan garam dan sebagainya. Adakah perkara itu salah? Jadi kita tengok dia termasuk tak dalam kawasan itu. Kalau termasuk, maka perkara itu diharuskan. Sebab itu nak kena berhati-hati. Sebab ada sebahagian yang mengatakan bahawa semua itu bid'ah. Bid'ah. Secara tak langsung sebenarnya apa? Secara tak langsung sebenarnya dia akan menuduh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tak langsung menyembunyikan segala perkara yang Nabi tahu. Sebenarnya. Kalau betullah benda ni ada, contohnya amalan tahlil, kenapa Nabi tak suruh? Jadi bila Nabi tak suruh, maka kat situ perkara ni haram. Itu sebenarnya dia menunjukkan bahawa secara tak langsung dia nak mengatakan bahawa Nabi itu hikmah menyembunyikan. Lagi ada lagi yang lebih cerupa lagi yang kata macam Nabi tahu semua benda. Itu masalah tahiyat ni. Nabi tahu semua benda, kenapa Nabi tak cakap? Kalau dah kata Nabi tak cakap, jadi kalau macam tu kenapa juga engkau buat? Kita buat wirid kepada doa, wirid jahar sebagainya, solat itulah. Kita pun tawasul ke ziarah kubur, ke ziarah kubur hari raya, itu jadi isu. Walhamdulillah. Padahal hadis Nabi itu umum. Ala fazuruha. Maka ziarahlah kubur tu. Ziarah. Nabi semua ziarah. Nabi tak ada cerita pun ziarah mesti pukul 10 pagi sampai 11 pagi. Nabi tak cakap itu. Ziarah mesti waktu ni saja. Tidak. Nabi umum. Ziarahlah. Maka umum. Nak ziarah waktu malam pun boleh. Nak ziarah subuh-subuh pun boleh. Nak ziarah lepas raya pun boleh. Nak ziarah sebelum raya pun boleh. Masa orang solat hari raya kau nak pergi ziarah pun boleh. Tapi taklah bagus dia. Mana? Nak ziarah waktu muda lagi. Pergi waktu muda tu nak ziarah pun tak jadi masalah. Semua kita di Malaysia ni sudah kebiasaan hari raya ni semua balik kampung. Pada ketika tu kumpul di balik ramai sebagainya, pergilah ziarah kubur ataupun makam pusara tok nenek moyang semua kenal. Ini suku sakat keturunan kita ni atuknya dulu dia ni hebat dia macam ni. Ceritakan sebab sunat menceritakan kehebatan dan juga kebaikan orang yang telah mati. Sunat hukum dia. Haram hukum dia kita menceritakan aib dan juga keburukan orang yang telah mati. Haram. Boleh untuk buka kat dalam kitab-kitab Muhammad serupa semua. Sunat hukum dia menceritakan kebaikan dan juga kehebatan
orang yang telah haram hukumnya kita menceritakan keburukan dan aib orang yang telah mati. Haram. Itu Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi Nabi bukanlah bersifat segala benda Nabi telah sampaikan. Dalil bukti, dalil mengatakan bahawa agama Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang dimaksudkan dengan itu iaitu undang-undang yang ada dalam Quran dan juga hadis itu telah sempurna diturunkan. Cuma pada kita saja untuk nak menyesuaikan pada zaman kita. Kami pun dalam hadis ada sebut hadis ini hasan, ada sebut hadis ini sahih. Tak apalah kita ambil yang riwayat yang datang mengatakan hasan. Bahawa di setiap 100 tahun ni akan ada revisi umat, iaitu akan ada dia punya pemimpin umat, akan ada mujahid setiap 100 tahun. Sebab apa setiap 100 tahun ni di satu masa, satu kurun ke satu kurun tu akan ada pembaharuan zaman, akan ada pembaharuan situasi, akan ada pembaharuan cara hidup rakyat dan sebagainya. Itu akan ada perbezaan daripada situ. Sebab tu macam kita sendiri pun bermula daripada tahun 2000 sampai ke kita ni, dia dah jadi zaman teknologi. Siapa yang lahir pada tahun 90-an ke bawah, maka dia hidup dalam perubahan daripada zaman lama pakai kertas, pakai pen tu kepada zaman teknologi moden. Itu zaman kita, zaman 90-an. Tapi siapa yang lahir 80-an, dia membesar tahun 90-an, dia masih lagi ada cara pemikiran lama. Tapi taklah lama sangat. Dia panggil, bukan old school lah, dia panggil apa nama tu, lupa dah. Dia istilah dekat masyarakatnya lah, psikologi. Baik. Kalau lahir pada tahun 70-an, membesar 80-an, itu memang zaman susah. Zaman susah itu tak ada susah sangat. Tapi zaman komunis lah daripada ketika tu. Kemudian kalau siapa yang lahir tahun 60-an, membesar tahun 70-an, dia memang akan ada pemikiran lama. Tapi taklah lama sangat, masih lagi ada teknologi. Cuma taklah macam kita, waktu itu baru jadi TV itu pun masih lagi guna lesen Indonesia kita tu. Orang yang ada TV ni dulu kan ada lesen. Pada ketika tu. Tapi siapa yang lahir tahun 50-an, memang sangat-sangat kurang hambat teknologi. Kadang-kadang kita bagi telefon yang canggih macam ni pun, dia tak tahu macam mana nak buka. Dia lebih lagi pakai telefon mesin dia, pakai teng. Itu dia punya cara pemikiran, dia punya zaman. Cuma setiap daripada zaman itu akan ada pembaharuan, dan zaman-zaman tersebut kita akan sesuaikan dengan Al-Quran dan juga hadis untuk kita nak selaraskan cara hidup kita ni kepada Quran dan juga hadis untuk kita mau. Sebab tu tidak ada yang Nabi sembunyikan, baik yang Allah Ta'ala wahyukan melalui Quran ataupun wahyu daripada hadis Nabi itu sendiri. Tidak ada yang Nabi sembunyikan, semua Nabi telah ceritakan. Cuma bezanya yang Nabi ceritakan itu sama ada tafsiri ataupun ijmali, dan kebanyakannya ialah ijmali. Supaya apa? Supaya masalah-masalah yang baru nanti kita lihat sama. Kalau boleh disandarkan lagi kepada dalil yang ijmali tadi, maka perkara itu jadi harus. Tapi kalau tak boleh disandarkan, malah banyak pula dalil yang menentang, maka perkara itu akan jadi haram. Itu Allah Ta'ala alam. Itu pada bab ni lah yang kita dapat bahas pada malam insyaAllah. Akan datang kita tengok pada sifat harus apa lah. Sifat harus bagi Nabi. Allah Ta'ala alam. Ada apa soalan?